Okey, dalam tajuk insurans ni, kita ada 2 bahagian. Okey, untuk hari ni, kita akan belajar part yang pertama iaitu tentang insurans. Secara umumnya apa itu insurans? Dan yang kedua adalah tentang insurans hayat. Okey, untuk next week kita akan belajar tentang insurans motor. Dan untuk yang terakhir kita akan belajar tentang co-insurans. Alright, 3 bahagian ni. Dan ketiga-tiganya penting lah. Okey, bila sebut insurans, okey, semua orang akan tahulah. Okey, apa itu insurans? Okey, alright. Okey, insurans juga adalah satu pekerjaan yang sangat menguntungkan. Tetapi hanya sesuai kepada orang yang pandai bercakap, pandai mempengaruhi orang. Okey, orang macam saya tak sesuai. Sebab apa? Saya ni boleh bercakap. Tapi saya tak pandai pengaruhi orang lah untuk beli barang. Saya memang bukan kata orang, bukan minat saya lah. Okay, saya tak suka jumpa orang berminat bercakap-cakap ni, saya tak suka. Jadi saya tak sesuai jadi ni. Tapi orang yang suka bercakap dengan kawan-kawan, okay, suka jual barang, dia sangat sesuai ambil insurans sebagai pekerjaan dia. Dan hasilnya sangat lumayan lah. Okey, dalam insurans ni apa tujuan dia? Tujuan insurans adalah untuk melindungi diri kita. Okay, itulah insurans. Alright? Apa itu insurans? Okay, insurans ni secara umumnya adalah kita memindahkan kerugian kita. Memindahkan kerugian kita, kerugian kepada syarikat insurans. Maksudnya kita yang rugi tapi insurans yang cover. Itu adalah maksud insurans. Okay? Kita yang rugi, kita yang malang, tapi kerugian kita itu ditanggung oleh syarikat insurans. Itu maksud insurans. Okay, alright. So, bila kita kata begini, apa benda yang kerugian tu? Kerugian tu apa dia? Okay? Kerugian dia mungkin sebabkan oleh kita kemalangan, kita kebakaran, kita kematian, ada sebagainya lah. Itu maksud dia. Jadi, sebab apa kita begitu? Insurans penting kenapa? Insurans penting kerana dunia hari ini, dunia hari ini penuh dengan dengan ketidaktentuan. Okey? Dunia kita hari ini sangat tak menentu. Okey, tengah-tengah bawa kereta, kita boleh aksiden. Walaupun bukan salah kita, orang lain salah, kita yang akan tangguh. Contoh gitulah. Kita bawa kereta elok dah. Tiba-tiba ada motor hentam belakang, gerebak belakang. Kereta kita kemek. Kena baiki. Kena apa? Dah kena keluarkan duit untuk baiki. Rugi dah kita. Contoh. Okay, ataupun kita dah ada rumah. Sejak ada rumah dibina cantik elok. Tiba-tiba berlaku lintas pintas. Terbakar rumah kita. Dah kita rugi. Kena baiki balik. Kena hitung tu semuanya. Itu. Ataupun kita tengah sihat, lari-lari, tiba-tiba kita terjatuh, terseliuh, kena pergi hospital, kena bayar duit ubat, dah lagi kena tanggung lagi hasil apa? Kena keluarkan duit lagi untuk bayaran tersebut, contohnya. Alright? Ataupun kita tengah-tengah sihat, tiba-tiba ditakdirkan kita meninggal. Okay, apa jadi pada anak isteri kita, pada anak-anak kita, pada mak ayah kita? Itu je. Dunia kita kali ini sudah tak menentu. Bila-bila masa saja berlaku malapetaka, bencana. Alright? Jadi that's why lah pentingnya insurans. Supaya dapat mengcover diri kita. Okay? Itu tujuannya insurans tersebut. Okay? Supaya kita ada insurans supaya kita dapat apa? Dapat cover tentang benda-benda yang di luar jangka ni. Supaya kita dapat cover, kejadian di luar jangka. Di luar jangka. Alright, okay. Jadi di luar jangkaan, di luar jangka. Tapi kita tak minta lah kan, tak minta. Okay. Jadi, dunia kita ni penuh dengan ketentuan atau penuh dengan risiko. Malah di rumah kita sendiri pun ada risiko. Nampak rumah cantik, kita bayangkan, oh rumah kita selamat kan. Tak selamat juga kadang-kadang tu. Kadang-kadang rumah kita terbakar tadi ataupun kecurian. Okay, macam tu. Jadi, penuh dengan risiko. So, dalam insurans, konsep yang paling penting adalah risiko. Apa itu risiko? Itu yang pertama kita tahu. Bila sebut insurans, benda pertama kita tahu ialah apakah itu insurans? Insurans adalah kita memindahkan kerugian kita kepada syarikat insurans. Itu maksud insurans. Okay? Memindahkan kerugian pemegang polisi kepada syarikat insurans. Itu maksud insurans. Okey, jadi bila sebut tentang insurans ni berkaitan dengan risiko. Apa itu risiko? Okey, apa itu risiko?
Saya tanya sikit lah, nak tanya sikit. Okey, saya nak tanya kawan kita. Okey, saya tengok sekejap siapa dia yang sesuai panggil. Okey, saya tanya siapa kat sini yang sesuai. Okey, saya tanya Nur Afrina. Nur Afrina. Okey, apanya Afrina faham tentang risiko? Apa itu risiko? Cuba cerita sikit. Apa yang dah sebut risiko sikit. Okey, apa yang Afrina faham tentang risiko? Apa itu risiko? Okey, saya tak tahu. Okey, thank you. Okey, alright. Okey, Daniel Rusemi, anak sahabat saya. Okey, Daniel Rusemi. Okey, apa yang Daniel tahu tentang faham tentang disebut risiko ni? Apa Daniel faham tentang risiko? Apa itu risiko? Nak on audio tak apa, nak tulis kat chat tak apa. Orang kata jangan main sungai, risiko tinggi. Jangan panjat bukit, risiko tinggi. Jangan main tengah-tengah waktu hujan petir, tak ada risiko. Okey, apa itu risiko? Ha. Dia buat kereta laju, risiko. Bahaya. Okey, bahaya kata. Okey, right. Sambung lagi. Okey, saya ikut nama kat sini ya. Zahir. Okey, apa dia Zahir tentang risiko? Tadi Daniel kata bahaya. Okay, Zahir pula apa pandangan Zahir tentang risiko? Macam sesuatu yang buruk akan berlaku. Okey, sesuatu yang buruk akan berlaku. Alright. Okay. Thank you Zahir. Okey. Haikal. Dan juga saya guna nama istilah Rozana T. Okay, Rozana T. Siapa lah cuba. Okey, saya tengok sini. Okey, Daniel kata tadi sudah tadi. Okey, alright. Okey. Dalam konsep insurans, risiko adalah dia ada dua benda. Kalian tahu. Risiko, okey, satu okey, ada lagi penyelundupan. Risiko adalah berlakunya akibat buruk. Okey, itu Haikal kata. Okey, thank you. Alright. Risiko dan insurans dia ada dua benda, iaitu kecelakaan. Kita kecelakaan kecelakaan. Okey. Risiko adalah kecelakaan ataupun musibah, kecelakaan buruk kan. Musibah. Okey? Ataupun benda buruk lah. Lebih kurang samalah gitu. Okey. So, risiko dalam insurans merujuk kepada musibah yang berlaku, okey, yang tidak dapat dielak. Itu yang pertama. Dan melibatkan kerugian. Inilah konsep risiko dalam insurans, iaitu musibah macam pertama tadi tidak dapat elak, wajib ada ni, dan melibatkan kerugian. Dua ayat yang kena ada. Dia sebut kata risiko apa dia? Musibah yang berlaku tidak dapat dielak. Ini yang berlaku tak penting. Musibah yang tidak dapat dielak dan melibatkan kerugian. Yang kuning tu wajib ada. Tak ada, tak lengkap tentang konsep risiko dalam insurans. Okey, yang musibah boleh tukar, tak ada salah. Tukar kejadian buruk ke, kecelakaan ke, kemalangan, tak kisah tu. Yang penting ada perkataan tidak dapat elak dan melibatkan kerugian. Okey, alright. Kalau benda tu dapat dielak tapi kita sengaja, itu bukan musibah lah. Itu musibat namanya. Alright, itu kena ingat tu. Okey, alright. So, apa maksud gini? Okey, contoh katakan. Okey, contoh katakan kita sendiri. Contoh kita katakan kita rancang. Okey, kita rancang katakan. Okey, kita tahu. Okey, contoh macam saya ada insurans je, saya ada insurans. Okey, aku tak ada duit kan ni, contoh kita lah. Aku tak ada duit ni, macam mana aku nak buat ni? Okey, so kita pun fikir, okey, petang ni aku nak jalan-jalan bawa kereta, aku nak langgar tiang. Aku nak claim insurans. Contoh gitu. Kita rancang untuk accident. Okey, alright. Ini kita sudah merancang. Okey, supaya, ni contohlah, supaya dapat claim insurans. Okey, kita plan petang nanti aku balik kerja, aku nak buat kereta laju-laju, aku nak langgar tiang. Supaya aku punya kereta rosak, aku boleh claim insurans. Supaya nanti kalau pergi baiki nanti kena kos 5,000, aku nak claim 6,000. Aku untung 1,000. Contoh gitu. Alright? Kita dah plan dah. Kita nak accident. Itu bukan risiko dalam insurans. Itu adalah musibah. Kita tidak akan dapat claim tersebut. Alright? Kalau sebab apa? Sebab nak claim insurans bukan senang. Kena hantar report polis. Okay? Kena hantar gambar kereta accident tu lah. Alright? Kemudian syarikat insurans akan datang pula tengok. Betul ke benda ni accident ni kan tak dapat, benda yang tak sengaja. Okay? Sebab apa? Sebab orang datang check ni, orang yang betul-betul pakar dalam insurans, dia dah berjumpa dengan banyak keadaan yang mereka tahu benda ni berlaku sebab
sengaja ataupun tidak. Mereka dia tahu, mereka dah pandai dah. Okay, dah mahir dah. Okay, alright. So kalau kita merancang untuk accident, untuk supaya kita dapat claim, kita tak dapat apa-apalah, rugi itu je lah. Okay, jadi risiko dan insurans adalah musibah yang tidak dapat dielak dan melibatkan kerugian. Okay, kalau kita rancang ni, inilah bukan risiko lah. Okay, ini dia musibah lah, tapi dia musibah yang tak boleh kena insurans lah. Inilah musibat lah. Kata mudah, musibat lah ni. Kita plan sendiri punya pasal. Alright, itu yang pertama lah. Okay, alright. Kemudian, yang penting dalam topik ni juga adalah, kalau kamu ni, saya cakap awal tadi, kalau kamu berminat menjadi orang yang pakar insurans. Okay, maksudnya kamu tengok kemenangan tu, kamu tahu, ini kemenangan ni sebab ni, sebab ni, sebab ni. Okay, ini kerugian sekali ni. Okay, jenis yang orang yang pandai tentang insurans ni, pakar bahagian menilai kerosakan, menilai kos kerosakan, pakar buat apa penggubalan akta-akta apa tu, borang kontrak, borang surat perjanjian semua tu. Okay, itu namanya, okay, orang seperti itu, nama pekerjaannya adalah apa dia? Siapa tahu apakah nama pekerjaan yang bergambarkan orang itu sangat pakar dalam insurans? Siapa tahu? Yang jumpa ayah kita, mak kita, cik, saya daripada syarikat ini nak tahukan insurans cik, insurans kesihatan, bla 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 kata. Itu adalah ejen insurans, bukan pakar insurans. Okay? Orang yang jual insurans namanya ejen insurans. Tapi orang ni yang duduk kat pejabat insurans tu, okay, bila ada kes saja, datang file kat dia, dia akan buka file tu, dia akan check tengok kemenangan ni berlaku bila, apa semua ni. Okay, berapa duit dia kena bayar, yang sesuai kena bayar, berapa ganti rugi kena bayar, betul kat dia ni accident. Ni orang pakar ni kita panggil apa? Okay, yang jual insurans dekat mana-mana tu, itulah ejen insurans. Okay, orang yang pakar bahagian mengurus insurans ni namanya adalah actuary. Maksudnya nanti katalah satu hari nanti saya jumpa awak kat mana-mana, Assalamualaikum cikgu, salam. Okay, awak siapa ni? Daniel cikgu, contohnya gitulah. Daniel, Daniel dah kerja dah. Dah. Kerja apa? Actuary. Sebab gitu. Saya tahu lah tu. Maksudnya Daniel tu adalah seorang pakar insurans. Okay. Dia tak menjual insurans. Dia adalah bahagian pakar insurans. Maksudnya dia bos-bos lah. Gitu maksudnya. Okay. Yang jual insurans ni ejen-ejen, orang bawah ya. Okay. Tapi orang top ni namanya adalah actuary. Itulah orang yang pakar dalam bahagian insurans. Namanya adalah actuary. Kita ada bomba, polis. Okay, itu berkaitan tu. Tapi untuk insurans, orang pakar bahagian tu namanya adalah actuary. Orang menjual tu adalah agent insurans. Okay, alright? Okay, so actuary adalah satu bidang yang sangat menguntungkan sekarang ni. Okay, banyak syarikat insurans mencari sangat orang yang ada kelulusan bahagian actuary ni. Kerana dia ada power untuk merancang dan juga menentukanlah hala tuju syarikat. Okay, jadi kalau awak berminat bahagian ini, boleh join. Pada lepas habis experience boleh ambil. Okay, masuk UiTM ke, masuk bidang pengajian actuary. Seni actuary. Okay, alright? Bukan kulinari masak-masak. Ini actuary. Okay, dalam tingkatan 5 ni, kita akan belajar dua jenis insurans. Okay, dua jenis insurans. Iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Okay, insurans ada dua jenis. Yang pertama ialah insurans hayat. Yang kedua adalah insurans am. Dan untuk insurans am pula, ada 5 jenis insurans yang kamu kena belajar dan kena tahu. Dia banyak jenis lagi. Tapi untuk di sekolah ni, kita hanya didedahkan dengan 5 jenis insurans am sahaja. Okey. Insurans hayat ni kita tahu. Dia berkaitan dengan nyawa. Okey. Insurans hayat juga dikatakan insurans nyawa. Okey. Insurans am ni, dia ada banyak jenis juga. Yang pertama sekali ialah kita akan belajar insurans motor. Berkaitan dengan kenderaan kita. Ini yang pertama yang kita akan belajar nanti, insurans motor. Kita akan belajar nanti macam mana nak kira insurans motor. Okay, right? Yang kedua kita akan belajar adalah insurans kemalangan kesihatan. Okay? Insurans kesihatan dan perubatan. Okay? Yang ketiga, insurans kemalangan diri, kebakaran dan kecurian, kemalangan, insurans kemalangan. Atau kita panggil kebakaran dan kecurian lah. Kebakaran dan kecurian. Okay, kebakaran dan kecurian, sorry.
kebakaran dan kecurian. Okey. Yang keempat kita akan belajar tentang insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri. Okey. Dan yang kelima adalah insurans perjalanan. Okey. Inilah 5 insurans am yang kita akan belajar dalam tingkatan 5. Insurans perjalanan. Okey. Setiap insurans ini ada perbezaan dia. Dia cover benda apa? Okey tu. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh kita tengok satu-satu. Okey. Jadi saya terangkan lagi. Okey, apa beza-beza semua ni? Okey, alright. Kemudian untuk kita boleh di-cover oleh insurans, maka kita kena beli insurans. Orang yang beli insurans namanya adalah pemegang polisi. Okey, iaitu orang yang beli insurans. Yang beli insurans itulah, yang beli insurans. Okey, namanya adalah pemegang polisi. Untuk membolehkan kita di-cover oleh insurans, kita perlu bayar premium. Maksudnya kena bayarlah duit insurans. Tu. Namanya adalah premium. Okey. Supaya kita ada insurans, untuk beli insurans tersebut, kena bayar premium. Iaitu berapakah bayar insurans yang perlu kita bayar. Sama ada setiap bulan ke, sekali saja ke, itu bergantung kepada jenis insurans. Bayar kepada siapa? Bayar kepada syarikat insurans. Okey. Kemudian, bila syarikat insurans dah terima duit kita, maka dia pun akan cover diri kita. Dan kalau berlaku apa-apa pada kita, dialah yang akan bayar pampasan kalau berlaku itu punya kemalangan. Okay, right? Yang pentinglah kita kena bayar dulu premium dia. Tak bayar tak boleh lah. Sama macam kita nak ada bodyguard. Kita bayarlah dia. Dia akan jagalah kita. Okay, untuk dapatkan bodyguard, kita kena bayar dia. Dan dia jaga kita. Itulah konsep insurans. Kita nak suruh orang cover kita, kita bayar dia. Tapi lepas tu kita dah bayar, dia akan cover lah kita. Okay, itu konsep dia. Okay. Seterusnya, bila kita ada insurans, kita tak adalah risau sangat. Sebab apa? Sebab kita tahu, kalau kita kemalangan, insurans akan cover kereta kita tu. Kalau rumah kita terbakar, insurans akan cover untuk bayar pembaikian rumah tersebut. Maksudnya sini ialah, kalau kita ada insurans, duit kita takkan terjejas. Faham maksud tu? Maksudnya, kalau kita ada insurans, satu hari rumah terbakar, kita tak payah kacau duit gaji kita. Sebab kita tahu, insurans akan bayar untuk kos pembaikian rumah itu. Kalau kita tak ada insurans, rumah kita terbakar, duit gaji kita kena gunakan untuk baiki rumah tersebut. Maka keuangan kita akan terjejas. Tapi dengan adanya polisi insurans, maka duit kita akan tak terjejas langsung. Sebelum kemalangan, selepas kemalangan sama saja. Sebab kita takkan guna duit kita untuk baiki motor, baiki kereta, baiki rumah kita tu. Sebab apa? Sebab semuanya di-cover oleh insurans. Okey, jadi konsep ini dinamakan sebagai indemnity. Indemnity namanya. Okay, so kalaulah soalan exam keluar, okay, berikan maksud indemnity. Maksudnya ialah, ini apa benda dia? Pemulihan kedudukan keuangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlaku kerugian. Okay. Indemnity ni, okay, maksudnya, ini maksud ayat, okay, ni, okay. Maksud indemnity ialah, saya umum juga macam ni. Okay, mengembalikan kedudukan keuangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlaku musibah. Ini maksud indemnity. Dalam arti katanya yang lebih mudah lagi, dah sebut indemnity, inilah benda dia. Iaitu kita nak pastikan keuangan kita langsung tidak terjejas, tetap sama macam sebelum berlaku kemalangan, apabila berlaku sesuatu musibah. Itu maksud indemnity. Maksudnya, kalau sebelum rumah kita terbakar,
gaji kita 5,000 sebulan. Lepas berlaku kebakaran, gaji kita masih lagi 5,000 sebulan. Sebab apa? Sebab yang kerosakan itu ditanggung syarikat insurans. Itu maksud indemnity. Kalau gaji kita 5,000, kita accident, gaji bulan depan tinggal 4,000. Sebab apa? 1,000 lagi digunakan untuk bayar kos kemalangan. So duit kita dah terjejas 1,000. Itu namanya bukan indemnity lah. Okay? Indemnity maksudnya adalah gaji kita 8,000, kita kemalangan, bila lepas kemalangan tu, kita masih ada lagi 8,000. Tak perlu keluarkan duit untuk bayar baiki kereta tu. Itu namanya indemnity. Okay? Memastikan kedudukan keuangan kita adalah sama seperti mana sebelum berlaku musibah. Itu maksud indemnity. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Insurans hayat. Dia akan cover 3 benda sekaligus. Okay. Insurans hayat akan cover 3 benda sekaligus. Apakah benda-bendanya? Insurans am pula, dia bergantung kepada jenis insurans yang kita ambil. Dia tak cover banyak benda lah. Dia cover umum saja, khusus saja. Okay. Yang pertama sekali, kematian kita. Kematian kita akan di-cover oleh insurans hayat. Insurans hayat mengcover kematian kita. Okay, alright. Insurans am juga mengcover kematian kita. Tetapi jika, ni jika lah, jika ni lah, jika dia cover juga jika betul ayat tu. Jika termasuk dalam ni. Ayat susah. Okay. Jika termasuk dalam perjanjian. Okay. Contoh gitulah. Okay. Dia secara sekali ya. Okay. Contoh. Okay. Contoh katakan. Kita ambil insurans kesihatan dan perubatan. Okay. Insurans ini. Okay. Sekejap ya. Ada soal masuk. Alright. Okay. Sambung lagi. Okay. Saya ulang sekali. Cerita dulu tentang ni dulu. Senang. Okay. Supaya kita tak keliru. Okay. Setiap insurans dia ada coverage masing-masing. Okay. Insurans hayat ataupun kita panggil insurans nyawa. Okay. Dia cover 3 benda sekaligus. Iaitu cover tentang, okay, dia akan cover 3 benda sekaligus. Okay. Apa yang dia covernya? Yang pertama sekali ialah kematian. Kematian siapa? Kematian pemegang polisi. Orang beli insurans tu lah. Pemegang polisi. Contoh saya ambil insurans nyawa. Okay. Kalau saya mati, insurans akan cover saya lah. Tapi kalau katakanlah bukan saya minta lah, katakanlah ayah saya mati. Dia tak cover lah sebab insurans saya. Okay. Jadi dia akan cover kematian pemegang polisi saja. Yang adik-beradik, anak pinak pemegang polisi tak cover lah. Yang kedua, dia akan cover ialah bahagian penyakit kritikal. Pemegang polisi. Okay. Okay. Ada banyak penyakit yang termasuk dalam kategori penyakit kritikal. Tapi kita tidak perlu hafal. Sebab soalan tak akan tanya lah. Senaraikan 5 jenis penyakit kritikal. Tak lah. Okay, kita tak. Just kalau tahu, insurans hayat cover penyakit kritikal. Contoh apa? Sakit buah pinggang, sakit jantung, kanser. Okay, lagi apa lagi? COVID juga termasuk dalam kritikal juga. Termasuk juga COVID. Kemudian asma. Lagi banyak. Ada lebih kurang dalam 30 lebih senarai penyakit kategori penyakit kritikal. Kencing manis, darah tinggi, itu semua penyakit kritikal. Alright? Okay.
Tapi tidak perlu hafal apakah penyakit itu sebab tidaklah diuji dalam peperiksaan. Cukup sekadar tahu apa dia cover 3 benda. Yang pertama kematian, yang kedua adalah penyakit kritikal. Yang ketiga adalah cacat kekal. Kecacatan kekal. Atau kita panggil ilat. Ilat panggil ilat namanya. Okey. Cacat yang kekal. Okey. Inilah dia 3 benda yang di-cover dalam insurans hayat ataupun insurans nyawa. Okey. Kalau kamu accident, patah kaki, kamu tak cacat, kamu hanya patah kaki sementara. So tak di-cover oleh insurans ini. Alright. Kamu accident, putus jari, itu cacat kekal, akan di-cover oleh insurans. Alright. Okey. Kalau kamu accident, terseliuh, tak cover. Okey. Tangan patah, tak cover sebab boleh dibetulkan. Tapi kalau cacat terus, kaki putus ke, tu cover. Mata buta ke, tu cover. Alright. Okey, jadi kena tahulah benda tu. Jadi, insurans nyawa, dia cover 3 benda sekaligus, iaitu kematian, penyakit kritikal dan juga cacat kekal. Okey. Untuk insurans, ini untuk insurans hayat. Cover 3 benda sekaligus. Okey, untuk insurans am pula, dia ada 5 jenis yang kita belajar. Dia banyak lagi, tapi yang kita belajar, yang kita belajar 5 saja. Okey, yang pertama saya kata tadi ialah insurans kesihatan dan perubatan. Okey, yang ini cover apa? Okey, yang ini nama pun kesihatan dan perubatan. Dia cover apa? Yang pertama dia cover ialah berkaitan, dia cover apa? Dia cover apa? Cover. Dia cover apa? Yang pertama ialah berkaitan dengan kos-kos perubatan. Berkaitan dengan kesihatan kita. Berkaitan dengan kesihatan kita. Ini termasuk bahagian patah kaki, terseliuh. Ini termasuklah ni. Asalkan berkaitan dengan kesihatan. Demam. Contohnya, jangan teruk-teruk lah kan. Jangan teruk-teruk. Demam. Kat demam apa kata orang. Contohnya demam kata demam campak ke, contohnya gitulah. Yang kata lah, kadang-kadang demam biasa tu tak eclampsia, tak apa, tak dapat pun. Awak makan Panadol, sihat dah. Ini kes yang terpaksa buat rawatan. Demam, berkaitan dengan kesihatan, dan perubatan. Maksudnya kena ambil tentang ubat-ubatan, itulah. Kena kos ubat-ubatan. Termasuk ini. Kos ubat-ubatan, kos masuk wad. Kos masuk wad. Termasuk sini lah. Jadi kos, bila kita kemalangan ni, bila kita kesihatan ni, kita masuk ni, tak boleh bekerja. Kos tidak boleh bekerja. Kos kerana tidak boleh bekerja. Sebab dia tahan kat wad lah. Ini di-cover oleh insurans kesihatan dan perubatan. Alright. Termasuklah juga kematian kita. Kalau kita ni, kalau kena, jika tiada insurans nyawa. Ini pun akan cover juga. Tapi tak tinggi lah. Sikitlah bayaran dia tu. Ikut bergantung berapa kita bayar. Alright. Okey. Itu yang pertama. Insurans kesihatan dan perubatan. Dia berkaitan dengan kesihatan dan juga ubat-ubatan, rawatan kita. Yang kedua ialah insurans. Kita tengok lagi insurans. Motor saya tadi lupa yang pertama tu. Yang pertama insurans motor dulu, saya tengok insurans motor. Insurans motor. Insurans motor ni dia berkaitan dengan kenderaan kita. Kenderaan kita. Jadi apa sebab berkaitan dengan kemalangan kita? Ini covernya. Tapi ini berkaitan dengan kenderaan kita. Bukan diri kita. Jadi dia akan melibatkan apa ni? Melibatkan tentang kecederaan. Kecederaan pemandu yang kita langgar. Cedera kita tidak di-cover oleh insurans motor. Ingat tu. Insurans motor tidak cover kecederaan kita. Tapi dia cover kecederaan pemandu yang kita langgar. Alright.
dan juga kereta orang yang kita langgar. Kenderaan kita dan kenderaan yang kita langgar. Yang kita langgar. Tetapi dia tidak cover. Okay? Dia tidak cover cedera kita. Cedera pemegang, cedera kita lah. Kalau kita pemegang polisi kan. Cedera kita dan cedera penumpang. Sama ada penumpang kita dan penumpang orang kita langgar tu. Tak cover. Jadi insurans motor ni dia hanya kaitan dengan nak cover tentang kerosakan kereta kita dan kereta yang kita langgar. Itu yang pertama kali. Yang kedua, dia akan cover untuk bayar ganti rugi kepada orang pemandu driver yang kita langgar tu. Okay? Tapi insurans ini tidak boleh digunakan untuk cover bayaran ganti rugi kepada penumpang yang naik dengan kita ataupun naik dengan orang kita langgar tu. Okay, alright. Itu cerita dia. Nanti kita cerita lebih lagi nanti masuk insurans motor nanti. Okay. Okay, yang ketiga. Insurans kemalangan diri. Kita ikut ni dah senang. Kebakaran kecurian dulu. Okay. Kebakaran kecurian dulu. Okay. Insurans kebakaran kecurian. Kebakaran dan kecurian. Okey, apa di cover ni? Tengok pun tahu dah. Dia berkaitan dengan kebakaran dan juga kecurian. Dua benda tu. Maksudnya kita beli, ini biasanya berkaitan dengan kita beli insurans berkaitan dengan rumah lah. Biasanya berkaitan dengan rumah kita lah. Rumah atau kedai kita lah. Berkaitan dengan rumah ataupun hartanah kita lah. Rumah atau kedai kita. Okay. Alright. Okay, dan juga kereta kita jugalah. Okay ni. Okay. Insurans motor ni pun berkaitan dengan yang kita langgar ataupun satu lagi lupa. Okay, satu lagi ya. Dia juga cover tentang kalau kereta kita hilang. Cover juga kalau kereta kehilangan kereta. Cover jugalah. Kehilangan kereta kita sendiri. Tapi ini bergantunglah daripada perjanjian. Kadang-kadang dia tak cover pun. Dia lebih cover pada kemalangan lah. Okay, kehilangan kereta akibat kemalangan lah. Kalau hilang dicuri tak cover ya. Akibat kemalangan. Maksudnya waktu kita accident tu kita pun kereta tu rosak teruk lah. Tak dapat selamat. Hilang kereta tu. Okay. Jadi di cover. Tapi kalau kita hilang dicuri tidak di cover. Okay. Dia nak cover juga macam mana? Ambil lah insurans kebakaran dan kecurian. Okay ni ya. Jadi berkaitan dengan kebakaran dan kecurian. Okay. Kereta ataupun rumah kita, kedai kita, kilang kita. Itulah benda dia. Okey. Ataupun tanah kita samalah. Tanah pun terlibat. Okey. Jadi dia hanya cover itu saja. Alright. Lain tak cover. Okey. Seterusnya. Insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri. Okey. Tadi saya kata, insurans motor tadi, dia tak cover cedera kita. Ni, benda ni ya. Dia tak cover cedera kita. Jadi, dia agak penumpang kita. Jadi, untuk membolehkan kita di cover oleh insurans akibat kemalangan, kita ambil insurans kemalangan diri ni. Dia berkaitan dengan kemalangan. Okey. Termasuklah kita bawa kereta accident. Kemalangan lah tu. Ataupun kita berlari-berlari, jatuh tersadung. Patah kaki. Kemalangan lah tu. Boleh guna insurans ini. Alright. Tetapi dia hanya cover tentang kemalangan itu saja. Bila pergi hospital, bila pergi hospital, okay, kena duduk ubat, kena beli ubat-ubatan, kena bedah tu, cover lah tu situ. Tetapi kalau tiba-tiba kita duduk rumah, tiba-tiba kita sakit. Sakit. Tiba-tiba sakit kan? Sakit. Kita pergi hospital. Okey, dia kata, cik ni kena demam campak ni. Isu kemalangan ni tak boleh guna. Sebab kita bukan kemalangan. Kita sakit. Alright? Itu beza dia. Itu beza insurans kesihatan dengan perubatan. Kesihatan kita tak ada accident apa-apa. Tiba-tiba kita sakit. Ini kita guna insurans ni. Tapi yang ini, kita sakit sebab kemalangan. Maka kita akan cover lah. Okay? Berkaitan dengan kemalangan. Itu cover tentang kos-kos yang ditanggung akibat kemalangan. Okay ni. Kos yang ditanggung akibat kemalangan.
Tapi kalau kita kos itu disebabkan oleh kita sakit semata-mata, contoh sekali, kita makan nasi banyak sangat, sakit perut, cirit, birit, muntah apa semua, kena tahan dekat urat sebab keracunan. Itu bukan sebab kita aksiden. Jadi kalau kita ada insurans kemalangan diri, tidak boleh cover yang itu. Yang itu di-cover oleh insurans kesihatan dan perubatan. Kemalangan diri hanya disebabkan oleh benda itu berlaku kerana kita kemalangan. Bersukan patah kaki. Cover. Bawa kereta langgar tiang. Cover. Tapi kalau kita keracunan makanan, itu tak cover untuk kemalangan diri. Itu kena faham konsep dia. Dan yang kelima adalah insurans perjalanan. Nama pun perjalanan. Jalan-jalan. Insurans perjalanan. Ini cover tentang apa? Cover berkaitan dengan musibah yang berlaku. Musibah semasa kita berjalan-jalan. Maksudnya bercuti lah ni. Bercuti lah. Pergi melancong, kita ambil contoh. Jadi dia akan tanggung kos akibat ni. Kos yang tanggung semasa bagi musibah tersebutlah. Contohnya apa? Contohnya bagasi hilang. Hilang beg. Contoh bagasi hilang ataupun rosak. Kita bawa naik terbang, dia campak-campak, pecah beg kita. So boleh claim insurans. Alright? Ataupun kita pergi sana, kita kecurian dekat sana. Kita pergi bercuti dekat Korea saja, kita kena rompak. Contohnya, di-cover oleh insurans perjalanan ini juga. Alright? Kemudian apa lagi? Kita tengah-tengah naik kapal terbang. Contohnya, tak ada apa. Contoh. Kita contohnya. Alright. Jadi setiap insurans ini ada dia punya coverage tertentu. Bukan semua insurans yang kita ambil tu cover semua benda. Contoh katakan kita ambil insurans motor. Contoh tiba-tiba satu hari kita pergi bercuti, beg kita dicuri orang. Kita kata, aku ada insurans motor, boleh claim? Tak boleh. Jadi setiap insurans am ni dia cover ikut jenis dia saja. Satu-satu dia. Kebakaran tentang kebakaran saja. Inilah dia 5 isu kita belajar dalam tingkatan 5. Dia banyak lagi. Insurans bencana alam, insurans letupan. Banyak jenis insurans. Tapi kita belajar 5 ni saja penting. Alright. Nak ambil banyak insurans boleh, bayarlah. Kan boleh banyak lagi. Contoh. Ini saya bagi contoh. Contoh Cristiano Ronaldo. Dia punya badan itu setiap tahun diinsurankan berjumlah 60 juta ringgit untuk badan semua tu. Di mana bahagian yang paling pentingnya dia insurans lah, dia cover macam ni. Ronaldo ni, dia beli insurans kaki kanan dia lain kos dia. Kaki kiri lain. Kepala lain. Itu insurans cover Ronaldo ya. Dia lain. Sebab apa? Sebab kekuatan Ronaldo adalah pada kaki kanan dia. So kaki kanan tu sangat penting lah. Aset dia lah. Kalau berlaku apa-apa kaki kanan tu, cover insurans sangat tinggi. Right? Contoh. Jadi anak-anak semua, murid-murid semua, kematian dia lebih kepada coverage untuk insurans hayat. Perjalanan, insurans am. Insurans am iaitu kategori insurans perjalanan. Kebakaran, insurans am. Insurans kebakaran dan kecurian. Hilang upaya, insurans hayat cover. Motor, kereta, semua tu, insurans am. Insurans motor. Kemalangan diri, insurans am. Iaitu insurans kemalangan. Perubatan kesihatan, ini bahagian dia. Insurans am juga. Penyakit kritikal, hayat. Itu secara umumnya gitulah. Begitu. Alright. Dalam insurans motor. Dalam insurans motor, orang yang beli insurans itu kita namakan sebagai pihak pertama. Dalam insurans motor, orang yang beli insurans tersebut dinamakan sebagai pihak pertama. Itu dia.
Alright? Okey. Yang kedua, pihak kedua pula ialah syarikat insurans. Okey, pihak pertama pemegang polisi, pihak kedua adalah syarikat insurans. Tu dia. Okey, kemudian mana-mana individu yang terlibat dalam kemalangan yang disebabkan oleh pemandu dikenali sebagai pihak ketiga. Okey, pihak ketiga. Okey, pihak ketiga nah. Okey, mana-mana individu yang terlibat dalam kemalangan yang disebabkan oleh pemandu dikenali sebagai pihak ketiga dan mereka ni tidak termasuk dalam perlindungan insurans. Mereka ni tidak di-cover lah. Tidak termasuk dalam perlindungan insurans. Okey. Alright. Okey. Seterusnya. Yang ini adalah buku teks kita. Okey. Tentang insurans motor juga. Insurans motor ada 4 jenis. Ini adalah buku teks sekolah kita. Tingkatan 5. Muka 177. Ini boleh baca je lah. Okey. Dalam buku teks kita. Muka surat 77. Okay, ada 4 jenis insurans motor yang kita kena tahu dan faham. Okay. Yang pertama adalah polisi akta namanya. Polisi akta. Yang kedua polisi pihak ketiga. Yang ketiga adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Dan yang keempat adalah polisi komprehensif. So ada 4 jenis insurans motor yang kita kena tahu. Okay, faham. Di mana, ni pakai nota je lah. Okay, alright. Polisi akta ni adalah undang-undang. Okay, polisi akta ni dia sebenarnya adalah undang-undang. Ni, okay. Ini adalah undang-undang. Okay, di mana, okay, ni adalah undang-undang. Okay, di mana undang-undang kata dekat Malaysia ni lah. Undang-undang kata kat Malaysia ni macam mana benda dia kata, kalau berlaku apa-apa kemalangan, okay, pemegang polisi mesti bayar kepada pihak ketiga akibat kemalangan. Ni sorry ni typo sikit tadi. Individu yang terlibat, okay, individu penumpang typo tambah sikit. Okay. Ini penumpang tau, ni penumpang tau. Yang biasa, yang pemandu di cover, tapi ini penumpang. Okay, right? Okay. Undang-undang kata, kalau berlaku apa-apa kemalangan, orang yang melanggar harus bayar ganti rugi kepada orang yang dilanggar. Itu undang-undang kata. Orang yang melanggar harus bayar kepada orang yang dilanggar. Sebenarnya orang tu mati bercedera, dia kena tanggung ganti rugi. Itu maksud dia. Okay, alright. Orang yang melanggar harus bayar ganti rugi kepada orang yang dilanggar. Okay, dia hanya melibatkan orang yang bawa kereta itu saja. Bukan semua orang, pemandu saja. Seterusnya, seterusnya. Pemandu yang melanggar harus bayar ganti rugi kepada pemandu yang dilanggar. Ini lebih jelas lagi. Penumpang tidak di-cover. Kira mati katak je lah. Mati katak je. Alright. Itulah polisi akta. Dan dia tidak perlu bayar ganti rugi kepada kereta yang dia langgar. Dia juga tidak perlu bayar, dia juga tidak akan di-cover
Okay, tak diminta suruh bayar untuk kerosakan kereta sendiri. Okay, sama juga ni ya. Tidak perlu. Undang-undang tak payah. Kerugian. Ini semua tak payah. Undang-undang hanya kata kalau berlaku apa-apa kemalangan, pemandu yang melanggar harus bayar ganti rugi kepada pemandu yang dilanggar sahaja. Itu sahaja undang-undang kata. Alright. Untuk polisi yang kedua, polisi pihak ketiga pula, kalau berlaku apa-apa kemalangan, kalau berlaku apa-apa kemalangan, insurans kita, tapi kita akan gunakan untuk bayar kecederaan orang yang kita langgar. Ni. Kita guna duit kita, insurans kita, untuk bayar orang yang terlanggar tu. Dan kita juga guna insurans kita untuk bayar kereta yang kita langgar tu. Tetapi kereta kita sendiri tidak di-cover. Okay? Kereta kita sendiri tidak di-cover. Nyawa kita sendiri tidak di-cover. Itu pihak ketiga. Alright? Tambah sikit lagi. Sini, satu lagi. Okay, ini adalah satu lagi ialah kecederaan. Kematian atau kecederaan pemegang polisi. Tambahan ini tambahan pemegang polisi. Yang keempat saya tambah lagi, kematian kecederaan penumpang. Penumpang. Ini tambahan sebagai rujukan kita. Okey. Polisi atas cuma kata kita yang melanggar harus bayar pemandu yang terlanggar. Itu undang-undang kata. Tapi bila kita ambil insurans, ada 3 jenis. Insurans pihak ketiga, insurans itu insurans kita. Tapi kita guna insurans kita tu untuk bayar pemandu yang kita langgar. Kereta yang kita langgar. Tetapi tidak cover kereta sendiri, tidak cover kematian kita, tidak cover penumpang-penumpang. Tu benda dia. Nampak? Okey. Insurans pihak ketiga. Ini yang paling murah sekali lah. Ini insurans pihak ketiga paling murah sekali. Paling murah sekali. Alright. Yang ketiga, insurans pihak ketiga kebakaran kecurangan. Dia tak murah, dia tak mahal. Tengah-tengah. Okay. Insurans ni pula cover apa? Yang pertama sekali adalah cover pemandu yang kita langgar. Insurans itu insurans kita. Tapi kita guna insurans kita untuk bayar ganti rugi kepada orang yang kita langgar. Yang pertama. Yang kedua, akan cover juga kereta yang kita langgar. Okey. Kemudian kereta sendiri akan di-cover dengan syarat kereta kita itu terbakar atau dicuri sahaja. Kalau sekadar rosak kerana kemalangan sahaja, tidak di-cover. Okey, nampak? Kereta kita hanya di-cover kalau kereta kita tu terbakar atau dicuri sahaja. Baru cover insurans. Kalau ambil insurans pihak ketiga kebakaran curian. Kalau pihak ketiga sahaja, langsung tak cover. Dia sebab dia murah. Okay? Dan dia juga tidak cover kematian kita dan kematian penumpang-penumpang. Itu insurans pihak ketiga curian. Yang keempat, insurans komprehensif. Insurans yang paling mahal sekali. Okey. Di mana insurans itu insurans kita. Tapi digunakan untuk bayar ganti rugi kepada pemandu yang kita langgar. Kereta yang kita langgar. Kereta kita juga di-cover. Okay, sama ada terbakar ke tak terbakar, cover. Dan tetapi tetap tidak cover kematian kita
dan juga kematian penumpang-penumpang. Okey, jadi untuk yang ini kalau nak cover juga apa kita nak buat? Ambillah insurans kemalangan diri. Yang ini kita sendiri lah, okey. Jika nak cover juga, jika nak cover, ambillah insurans kemalangan diri. Okey, insurans kemalangan diri. Okey, itu kalau kita nak cover juga diri kita. Ambillah insurans kemalangan diri. Sama macam bawah ni kak. Yang ni sama juga macam ni. Okey, sama. Yang ni pun sama juga. Nak ambil coverage juga, ambillah insurans ini. Kalau tidak, mati katak sahaja. Okey? Kalau tidak, mati katak sahaja. Okey, alright? Settle yang tu. Okey, alright. Boleh faham tak yang ni? Okey, lagi sekali saya ulang. Sekejap. Saya nak buat macam mana. Okey, sekejap. Saya ambil ni pamphlet. Saya ulang lagi sekali sebagai peringatan. Okey. Mana dia? Insurans asal. Okey, nota form 5. Okey, insurans. Saya ulang lagi sekali ya. Okey, ulang sekali. Jadi. Oh, tak ada sini. Sekejap. Sekejap saya lupa saya tak mana. Okey, sekejap. Ni. Okey, ni hasil saya. Alright. Slide. Tingkatan 5, kemalangan insurans. Okey, ni saya ulang sekali. Mana dia. Bukan. Satu lagi. Okey, ni. Saya ulang ni. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Okey. Kalau kita accident. Kita accident. Okey. Ini kita. Kita bawa kereta. Okey. Ada penumpang. Dan langgar orang tu. Ada mangsa. Dia pun bawa penumpang juga. Okey. Kalau kita ada insurans komprehensif. Insurans itu kita punya. Tapi kita gunakan insurans tersebut untuk bayar kerosakan kereta kita, kerosakan kereta mangsa dan cedera mangsa. Tapi cedera kita, cedera penumpang tidak di-cover. Inilah insurans yang paling mahal sekali. Okay, alright. Biasanya kereta yang berusia di bawah tanggungan bank lagi, 10 tahun ke bawah, 9 tahun ke bawah, wajib ambil insurans komprehensif. Kereta baru, kereta yang masih lagi berhutang, memang akan kena ambil insurans komprehensif. Lebih mahal sikit lah. Dan dia akan cover kereta kita, kereta mangsa dan cedera mangsa. Termasuklah dia mati pun kita cover lah. Right? Tapi tak cover cedera kita dan cedera penumpang. Okay. Itu kalau insurans komprehensif. Kalau insurans pihak ketika pencurian, berlaku kes begini, insurans tu kita punya. Tapi kita boleh gunakan untuk bayar baiki kereta mangsa, cedera mangsa dan kereta kita dengan syarat kereta kita itu harus terbakar ataupun harus dicuri. Kalau sekadar remuk sahaja, tak cover. Kena guna duit sendiri untuk bayar. Itu insurans ini. Tak mahal, tak murah. Tengah-tengah. Dan dia tak cover cedera kita dan cedera penumpang. Sama. Kalau kita ada insurans pihak ketiga sahaja, berlaku kemalangan. Itu insurans kita punya. Tapi kita guna insurans tersebut untuk bayar kereta mangsa yang rosak dan cedera mangsa sahaja. Kereta kita, cedera kita, penumpang yang cedera tidak di-cover. Itu beza nampak? 3 beza ni. Tetapi kalau insurans, kalau polisi atau undang-undang cuma kata kalau kau langgar orang, kau kena bayar ganti rugi untuk cedera ataupun matinya dia. Yang lain tu lantak dia lah. Itu undang-undang. Tapi kalau insurans motor ni, yang 3 lagi ni, ini benda dia. Alright? Okey. Harap lebih faham lah. Okey, cukup itu. Okey, seterusnya kita pergi patah balik. Kita patah balik ke sana.
Okay, kita patah balik. Sekejap ya. Kita patah balik. Masuk lagi terus. Senang. Alang takut lupa. Okey. Patah balik. Yang ni. Okey. Tengok situasi soalan. Dalam satu perjalanan untuk bercuti, Encik Roslan memandu kereta miliknya bersama rakan. Maksudnya, Encik Roslan ni naik kereta dengan kawan dia. Okey, Encik Farid. Dan mereka telah kemalangan melanggar Encik Kamarul. Kereta dipandu oleh Encik Kamarul. Ketiga-tiga mereka mengalami kecederaan. Okey, kereta dua-dua juga rosak teruk. Dan Encik Roslan, okey. Encik Roslan ni dia kata naik kereta dengan kawan dia Fahrin. Ini maklumat pertama. Dia bawa kereta naik dengan Fahrin. Dan dia langgar kereta lain yang dipandu oleh Encik Kamarul. Okey, dan Encik Kamarul tu cederalah, mereka cederalah. Right. Okey, kemudian kereta juga rosak teruk. Dua-dua kereta rosak teruk. Ini maklumat yang ketiga. Okey, mereka tu accident, ketiga-tiganya cedera. Okey, dan soalan kata, Encik Roslan ni dia ambil insurans komprehensif. Maklumat kata, Encik Roslan ambil insurans komprehensif. Okey, apakah tiga benda yang di-cover oleh insurans tersebut? Okey. Dia kat sini apa cover? Mula-mula sekali, cover apa? Kecederaan orang yang dia langgar. Jadi, kecederaan Encik Kamarul. Okey, Encik Kamarul. Insurans itu milik Encik Roslan. Tapi digunakan untuk bayar cedera Encik Kamarul. Itulah, ni kena ingat. Ni kena ingat ni kena. Insurans itu, okay, insurans milik. Insurans milik Encik Roslan. Tapi digunakan untuk bayar cedera Encik Kamarul. Itu yang pertama kena tahu. Lagi apa lagi? Dia juga akan gunakan insurans tersebut untuk bayar kerosakan. Okay? Kerosakan kereta Encik Kamarul juga. Okey, tu. Yang ketiga, akan cover juga kerosakan kereta sendiri. Sebab dia ambil insurans pihak komprehensif. Cik Roslan. Okey, inilah dia tiga benda yang di-cover bila ambil insurans komprehensif. Duit kita tapi kita guna untuk bayar orang. Iaitu cedera Cik Kamarul tu, rosak kereta Cik Kamarul tu dan juga rosak kecederaan. Dan dua yang tak di-cover ialah pertama sekali ialah kecederaan diri sendiri. Kecederaan Encik Roslan. Walaupun insurans dia punya tapi tak cover untuk dia. Nak cover macam mana? Ambil insurans kemalangan diri. Dan juga kecederaan Encik Fahrin. Penumpang tidak di-cover oleh mana-mana insurans motor. Kecederaan Encik Fahrin. Encik Fahrin. Okey tu. Alright. Dua benda ni tak di-cover oleh mana-mana insurans motor yang ada. Okey, seterusnya. Insurans perubatan dan kesihatan pula. Tadi insurans motor lah. Ini insurans motor ni. Ini. Okey. Sekarang, insurans perubatan dan kesihatan pula. Insurans perubatan dan kesihatan, dia merujuk kepada 4 benda utama lah. Yang pertama sekali, nama pun kesihatan dan perubatan. Dia berkaitan dengan kesihatan diri. Okay. Berkaitan dengan ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Dia berkaitan dengan kos rawatan. Okay. Dan dia melibatkan lagi dengan kos rawatan pembedahan. Okay. Kos rawatan pembedahan lah. Rawatan dan pembedahan lah sama. Termasuk kali. Pembedahan. Okay. Kemudian lagi satu ialah tentang satu lagi tentang
Satu lagi lah kos watt. Kos watt lah. Maksudnya kita kena tahan kat watt. Ni kita cover. Okay, inilah dia 4 benda yang di cover oleh insurans kesihatan dan perubatan. Okay, berkaitan dengan rawatan diri kita, okay, ubat-ubatan kita, okay, pembedahan kita dan watt kita. Di cover oleh insurans ini. Okey, seterusnya. Apakah 3 tujuan yang kita nak ambil insurans? Kenapa kita kena ambil insurans? Okey, dia ada banyak tujuan lah. Okey, antaranya yang pertama kali ialah sebagai bantuan keuangan. Bila kita mati ataupun kita hilang upaya ataupun kita menghadapi penyakit kritikal. Inilah tujuannya. Bila kita ada benda ni semua, tiba-tiba kita mati ataupun kita disahkan hilang upaya ataupun kita kena penyakit jantung je, kena buat kos rawatan berkali-kali. So insurans akan cover. Okey, jadi sebagai sumber bantuan keuangan. Ni yang pertama sekali. Okey, apa lagi tujuan dia? Okey, bila kita kena sakit kritikal, maka kita kena keluarkan duit yang banyak untuk buat rawatan. Jadi inilah sebagai sumber keuangan untuk menanggung kos rawatan kesihatan kita. Okey, ini dia. Sebagai sumber untuk tanggung kos rawatan. Termasuklah pembedahan ke apa ke, termasuk sini. Okey. Seterusnya yang ketiga, bila kita tak sihat, kita masih lagi perlu teruskan hidup. Rumah masih kena bayar. Hutang kereta masih kena tanggung. Bil api bil tak kena bayar. So inilah tujuan kita ambil insurans. Supaya menjadi sebagai sumber keuangan, okay, untuk menjelaskan hutang dan komitmen. Ni. Okay. Bayang kalau kita tak ada insurans. Tiba-tiba kita sakit. Tak boleh bekerja. Duit tak ada. So macam mana nak bayar hutang-hutang? Mati kita. Jadi itulah tujuan kita ambil insurans. Supaya kita ada sumber pendapatan untuk bayar. Untuk terus membayar keuangan tersebut. Okey, ini adalah tujuan yang ketiga. Okey, tujuan yang keempat. Bila kita sakit, tidak boleh bekerja. Terutamanya yang bekerja sendiri. Tak pergi kerja, tak ada duit. Okey, kalau kita kerja kerjaan tak apa. Walaupun kita sakit, kita masih dapat duit lagi. Kita hanya bercuti je. Tapi kalau kerja swasta, tak pergi kerja, tak dapat duit. Kalau kerja sendiri, tak bekerja, tak ada duit. So, bila kita ada insurans, hari-hari yang kita tidak bekerja tu, tak ada semua pendapatan tu, boleh di-cover oleh insurans tersebut. Iaitu jadi sebagai sumber pendapatan sementara. Okay. Semasa kita tidak boleh bekerja. Itu tujuan dia. Okay. Inilah dia antara tujuan kenapa kita perlu ambil insurans. Sebagai sumber bantuan keuangan kepada orang kita tinggalkan kalau kita mati. Okay. Yang kedua adalah sebagai sumber keuangan untuk kita tanggung kos rawatan kita. Yang ketiga, sumber untuk kita bayar hutang-hutang kita. Yang keempat adalah sebagai sumber pendapatan sementara kita. Okay. That's why lah pentingnya kita ada insurans. Kira side income lah kita ni. Okay, alright. Okay, seterusnya. Ramai orang beranggapan. Okay, ramai orang beranggapan. Ya, ada soalan tu sekejap. Sekejap. Okay, tak ada. Okay, kenapa masyarakat kita sekarang ni masih lagi tidak mahu ambil insurans? Ini sedikit pertanyaan lah. Okay, persoalan. Kenapa orang kata kita insurans ini merugikan ataupun membebankan, menambah beban? Kenapa orang fikir gitu? Okay, kalau kamu sendiri lah, agak kamu nak ambil insurans tak? Contohnya lah, contoh. Okay,
masih ramai lagi orang kita yang memikirkan tak nak ambil insurans sebab dia memikirkan gini lah. Dia kata ambil insurans rugi. Rugi sebab apa? Kena bayar setiap tahun. Okay, bayar setiap tahun, bayar setiap bulan. Dan juga membebankan sebab kena bayar, selalu kena bayar. Tu membebankan kewangan. Okay, kerana apa? Yang pertama kali ialah salah tanggapan. Ini dia, okay? Ini kalaulah soalan tanya, berikan alasan mengapa insurans dianggap sebagai benda perkara yang merugikan atau membebankan. Inilah benda dia. Okay? Salah tanggapan. Salah tanggapan. Okay? Maksudnya macam mana ni? Maksudnya macam ni. Contohnya, okay? Contoh katakan. Okay. Contoh katakan, kita nak beli insurans nyawa. Okay. Orang datang, apa? Ejen insurans datang kata, cik, saya bla bla bla. Okay. Saya nak memperkenalkan kepada cik, satu insurans perlindungan nyawa bernilai RM100,000. Saya kata itu. Okay. Kita dalam otak kita fikir, uish, nak dia kena bayar RM100,000 ke? Dia gitu. Alright. Maksudnya inilah contoh. Ini contoh. Contoh, insurans nyawa bernilai RM100,000. Kita beranggapan kita kena bayar. Kita kena bayar RM100,000. Itu anggapan kita. Okay. Ramai orang fikir macam ni lah. Okay. Dia fikir nak beli insurans nyawa RM100,000, kita kena bayar RM100,000. That's why dia kata nampak macam berat. Okay, kalau beginilah keadaannya, saya pun tak nak. Mahal sangat. Alright. Sedangkan hakikatnya tak gitu. Hakikatnya, okay, sedangkan hakikatnya, contohnya, okay, contoh hakikat, okay. Sedangkan yang sebenarnya, okay, contoh, okay, kita hanya bayar, contohnya, bayar RM300 sebulan ataupun RM3,600 setahun. Contoh gitu. Okay. Contoh saya sendiri. Okay. Contoh saya sendiri, saya ada insurans nyawa. Okay. Yang mana setiap bulan saya kena bayar sebanyak RM350. Right? Sebulan. Ini contoh sebagai contoh sebenar. Contoh sebenar. Okay. Contoh sebenar. Okay, contoh sebenar. Okay. Okay, sebagai contoh sebenar ni senang cerita. Okay, contoh sebenar. Okay, saya ada insurans hayat. Okay, saya ada insurans hayat yang mana, okay, saya ada insurans hayat, okay, yang mana saya perlu bayar RM350 sebulan selama 20 tahun. Tu. Okay, ni isu saya sendiri tau. Okay, saya insurans hayat ni kena bayar bulan-bulan banyak ni. Okay, tapi apa saya dapat? Okay, saya dapat kalau saya mati, okay, kalau saya mati ataupun sakit kritikal, okay, ataupun cacat kekal, okay, saya akan dibayar RM1 juta. Itu saya. Saya hanya bayar RM300 sebulan je. Maksudnya setahun saya bayar, okay, ni contoh, okay, RM300 sebulan. Kalau setahun darat 12, setahun saya bayar RM4,200 je. Kalau 20 tahun, saya hanya perlu bayar sebanyak ini saja. Saya bayar RM84,000 sahaja selama 20 tahun. Okay. Tetapi kalau berlaku apa pada saya akan dibayar RM1 juta. Itu maksud itu. Bukan saya kena bayar RM1 juta kat insurans tu. Mati saya. Saya confirm tak nak ambil ya. Tapi saya hanya bayar RM84,000 saja selama 20 tahun. Tapi saya akan di-cover sampai RM1 juta. Okay. Itu benda dia. Tapi kalau selepas 20 tahun, saya tak sakit. Saya tak mati, tak sakit dan juga tak cacat. Okay. Saya tak dapat sejuta. Okay. Tak dapat sejuta. Okay. Sejuta ni hanya saya akan dapat kalau saya mati, sakit ataupun cacat.
Tapi kalau saya tak mati sakit cacat, saya tak dapat juta dia. So saya dapat apa? Saya dapat balik apa yang saya bayar setiap bulan. Okay? Tak sakit, tak mati, tak cacat. Saya tak dapat 1 juta itu. Tapi saya dapat balik, tapi saya akan dapat balik, dapat semula apa yang saya sudah bayar. Dapat semula apa yang saya sudah bayar selama 20 tahun tu. Maksudnya RM 84,000 tu lah. Dapat semula. Ini bermaksud sebenarnya insurans ini adalah satu bentuk tabungan. Okey? Maksudnya insurans ini sebenarnya insurans hayat ni lah. Insurans hayat sebenarnya lah, dia adalah berbentuk tabungan. Dia berbentuk tabungan. Cuma beza dia dengan tabungan simpanan biasa tu ialah kita hanya boleh keluarkan selepas 20 tahun. Kalau simpan dekat bank macam biasa, kita simpan akaun bank biasa. Hari ni kita simpan, esok tu boleh keluar lah. Pagi ni kita simpan, petang boleh keluar balik. Itu kita simpan kat bank. Tapi kalau kita simpan kat insurans, kita tidak boleh keluarkan selagi mana tak cukup tempoh yang kita setujui. Kalau saya 20 tahun. Saya mula ambil 2023. Okay. 2003. Okay. Saya hanya boleh keluarkan selepas tahun 2023. Sekarang saya sambung lagi. Saya sambung lagi sampai umur saya 60 saya ambil. Okay, sambung lagi lah. Bayar lagi lah. Alright. Tu. Ini yang pertama. Orang salah anggapan. Dia fikir nak cover 1 juta, mesti bayar 1 juta. Itu salah kita. Sedangkan hakikatnya, contoh saya sendiri, nak cover 1 juta, tapi saya hanya bayar RM84,000 saja. Itu benda yang orang silap faham. Itu kes berlaku yang orang silap faham. Yang kedua, sebab apa berlaku begini? Sebab kita tidak fikir tentang musibah. Maksudnya sini adalah kita sentiasa fikir kita akan sentiasa selamat. Kita fikir kita sentiasa selamat. Fikir kita sentiasa selamat. That's why kita tak nak ambil. Kita sentiasa selamat. Contohlah orang tu datang tawarkan insurans kita, tak apa cik, saya duduk kat kampung ni, tak kena curi, tak kena accident pun, contoh gitu. Cik, tak apa cik, saya bersukan, saya tak akan sakit cik, contoh gitu. Kita mengapa kita sentiasa selamat dan sihat. That's why kita tak nak ambil benda ni. Inilah dia sebab-sebab kenapa kita anggap insurans itu merugikan, sebab kita fikir kita takkan sakit. Rumah kita takkan terbakar. Kita takkan accident. Yang kedua kita anggap membakar sebab inilah. Kita fikirkan nak cover 1 juta, mesti bayar 1 juta. Itu kita silap kita. Alright? Yang ketiga sebab apa lagi? Sebabnya ialah kurangnya pendedahan. Kurangnya ilmu tentang kebaikan insurans. Inilah dia. 3 perkara yang kita kena tahu. Pertama, salah anggapan. Yang kedua, kita tak fikir tentang musibah. Yang ketiga adalah kita kurang ilmu tentang kebaikan insurans. Seterusnya, untuk hari ini kita akan buat tentang soalan berkaitan dengan insurans hayat dan insurans perjalanan. Contoh, tengok. Ini adalah tentang insurans perjalanan. Tengok. Bagaimana nak kira insurans perjalanan? Contoh soalan ni. Jadual menunjukkan harga premium insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans Clear Berhad untuk bercuti ke Jepun dan ke Itali. Alright? Dia untuk insurans perjalanan, dia bergantung kepada berapa lama nak bercuti. Ke mana kita nak pergi dan dengan siapa kita pergi. Itulah faktor-faktor penentu yang akan menentukan kadar bagi insurans perjalanan. Ingin tahulah. So insurans perjalanan, faktor penentu dia. Faktor penentu dia ialah faktor penentu insurans perjalanan ialah
insurans perjalanan. Okay, insurans perjalanan ialah pertama sekali ialah tempoh masa. Okay, kemudian ke mana, lokasi. Dan yang ketiga adalah bilangan yang di cover. Bilangan yang di cover. Ramai tak ramai, seorang ke, berdua ke, bertiga ke, bilangan di cover. Okay. Alright. Inilah dia faktor penentu insurans perjalanan. Lagi lama, lagi mahal lah insurans kita. Sebab apa? Sebab lagi lama, lagi terdedah kita dengan kemungkinan berlaku kemalangan ataupun musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, lokasi kita pula. Bergantung. Kalau kita pergi bercuti ke Palestin, contohlah, tinggi insurans. Sebab apa? Risiko kita mati ditembak sangat tinggi. Tapi kalau bercuti ke Jepun, contohnya Jepun, Indonesia ni, kita punya insurans kurang sikit. Sebab apa? Tempat-tempat itu aman damai. Dekat. Okey, dekat. Itu contoh. Kemudian bila kita cover lah, pergi seorang-seorang lebih murah. Pergi ramai-ramai lebih mahal sebab nak cover banyak. Itu dia. Okey, inilah dia faktor penentu insurans perjalanan. Masa, lokasi, bilangan nak di cover. Okey, contoh soalan ni. Nak pergi Jepun, kalau pergi seorang-seorang sahaja, seminggu bayar RM8 untuk Jepun, RM45 untuk Itali. Sebab apa Itali ni? Itali jauh sikit. Dan Itali ni banyak kes jenayah. That's why mahal. Okey, kalau pergi 2 minggu, Jepun 32, Itali 58. Makin mahal lah. Kalau pergi 3 minggu, Jepun 40, Itali 64. Okey. Kalau beli yang tahunan punya, ini beli sekali pergi. Maksudnya nak pergi seminggu, beli untuk seminggu. Ini kena beli untuk setahun. Kalau setahun, bayar banyak ni. Untuk seorang ke Jepun, gini. Okey, yang ini hanya sesuai dibeli kalau kita ni kaki jalan. Okey. Kaki jalan sesuai beli yang ni. Beli tahunan. Tapi kalau kita jalan setahun sekali saja, better ambil, ya bentuk inilah. Bentuk yang berkala begini. Nak pergi bercuti baru ambil. Okey, alright. Nota lah. Okey, nota sikit sini. Nota sikit. Okey, nota ni. Yang kaki berjalan lah. Kaki berjalan. Ni ayat buruk ni. Okey, kaki berjalan. Selalu melancong. Okey. Better ambil yang tahunan. Bagus ambil yang tahunan. Lebih murah lah. Bagus ambil yang tahunan. Kita pakai nota sajalah. Okay. Kalau kita kaki jalan, setahun berjalan ke rata-rata tempat, better ambil insurans tahunan ni. Tapi kalau kita ni nak ambil pergi bercuti sekali-sekala saja, better ambil yang berkala sahaja. Janganlah ambil yang tahunan tu. Rugilah, bayar mahal, pergi cuti sekali saja. Rugilah kita. Okay, alright. Itu tujuan dia. Okay, yang jarang-jarang, ambil berkala. Ambil yang berkala. Maksudnya, nak pergi bercuti baru ambil. Tak bercuti tak payah ambil. Bazir. Okey. Soalan pertama. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium? Saya cakap tadi ni. Inilah dia faktor penentu bagi pakai mana? Okey, kadar premium. Tempoh masa. Okey, lagi lama, lagi mahal. Sebab apa lagi mahal? Sebab terdedah dengan risiko yang lebih besar. Kalau pergi sehari je, lebih murah sikit lah. Alright. Yang kedua ialah lokasi dia. Sama ada dari segi jaraknya dan juga situasi lokasi tersebut. Situasi lokasi. Sama ada aman ataupun tak lah. Aman ataupun tak atau tidak. Okay. Yang ketiga adalah bilangan nak di cover. Okay. Seorang ataupun berdua ataupun bertiga lah semua. Okay. Berdua ataupun berkeluarga. Inilah dia faktor-faktor penentu lah. Okay. Tak payah explain lah. Dia terangkan faktor lah. Kena terangkan lah. Kalau faktor tempoh masa, kenapa? Okay. Mengapakah kadar semakin meningkat mengikut tempoh cutian? Kes ni tadi ni. Kes ni. Okay.
Lagi lama, semakin lama, semakin lama tempoh percutian, buku tulisan, percutian, maka semakin tinggi risiko berlaku kemalangan ataupun musibah. Okey, ini maksud dia. Lagi lama kita bercuti, lagilah kita berisiko untuk menghadapi musibah, dicuri, kemalangan, ataupun sakit dan sebagainya. Okey. Puan Roslina, dia kata nak bercuti ke Itali. Okey. Bercuti ke Itali. Maklumat dia utama. Dan dia kata dia nak bercuti selama 2 minggu, dia kata. Nak bercuti 2 minggu, dia kata. Okey. Yang manakah sesuai untuk dia? Okey. Nak bercuti ke Itali. Yang ni lah. Yang ini yang mana sesuai, dia kata. Ambil yang ni ke sesuai? Ambil yang ni ke? Ataupun yang ini ke? Ataupun yang ini ke? Okey. So dia kata nak bercuti selama 2 minggu. Bila 2 minggu, baganilah. Sama ada ambil yang ini ataupun ambil yang ini. Yang manakah lebih sesuai dengan dia? Nak bayar 275 atau bayar 58 tu? Okay, alright. So jawapan dia, oleh sebab dia nak pergi cuti seorang-seorang, better lah ambil yang ini ataupun yang ini. Jangan ambil yang pasangan, rugi. Jangan ambil yang keluarga, buat apa sebab dia pergi seorang-seorang. Alright. So dekat sini, yang sesuai ambil lah insurans. Okay, satu sini ambil insurans. Okay. Jenis sesuai lah. Jenis insurans, insurans individu. Insurans individu. Insurans individu. Okay. Bernilai RM RM58. Ini jawapan dia. Sebab apa ambil yang ini memadai? Sebab dia bercuti seorang-seorang. Okay. Kenapa ambil ini? Sebab dia bercuti seorang-seorang. Satu, cuti seorang-seorang. So janganlah ambil pasangan. Kalau ambil pasangan dia kena bayar 112. Kalau ambil yang keluarga 132. Rugilah. Jangan pergi seorang-seorang. Yang kalau ambil yang ni pun sama juga. Ambil yang ni rugilah. Buat apa bayar 275. Sedangkan dia bercuti sekali-sekala je. Okay. Bercuti seorang. Yang kedua, bercuti setahun sekali saja. Sorry. Okay, kalau ambil yang tahunan rugilah. Ambil tahunan RM 275. 275 rugilah. Sebab bercuti 2 minggu je. Ambil setahun rugi. Kalau cuti seorang untunglah ni. Sebab apa? Kalau ambil pasangan, kalau ambil pasangan RM 112. Kalau ambil yang family punya RM 132. Rugilah. Itu sebab dia. Okay, jadi untuk ambil insurans perjalanan ni bergantung kepada tempoh masa, lokasi dan juga berapa orang nak pergi. Okay, alright. Okay, cukup kat situ. Seterusnya kita pergi lagi. Okay, tentukan sama ada yang berikut benar atau palsu. Okay, jumlah kadar premium memberikan amount bersih yang dikenakan kepada pemegang polisi. Jadual kadar premium memberikan amount bersih premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Betul lah tu. Bila kita beli insurans, kita akan diterangkan sekian covernya, apa-apa semua. Okay. Dan inilah jumlah yang kita kena bayar. Apa yang tertulis tu, itulah yang kita kena bayar. Okay. So yang ini ialah betul lah. Jawapan dia. Benar. Okay. Nilai muka ialah jumlah wang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan insurans. Betul. Okay. Nilai muka akan dibayar sebahagian
kepada waris jika berlaku kematian atau cacat kekal ataupun menyeluruh kepada Mahkamah Konstitusi pada tarikh Mahkamah Konstitusi. Ini palsu. Okey. Bila kita ambil insurans, berlaku apa-apa, kita bukan dibayar sebahagian. Kita akan dibayar sepenuhnya. Okey. Berlaku apa-apa, kita akan dibayar sepenuhnya. Ini clear. Bayar sepenuhnya. Bukan sebahagian. Ini penting kita tahu. Okey. Berlaku apa-apa, kita akan dibayar sepenuhnya. Bukan sebahagian. Okey. Insurans sementara boleh baru tahunan, boleh perlindungan tempoh setahun dan boleh tempoh seperti insurans. Ini benar. Yang pertama, sorry ya. Ini palsu. Okey, ini palsu. Jadual kadar itu bukan amount bersih yang dikenakan. Ini sorry ya, sedikit silap tadi. Okey, ini adalah dalam jadual dia akan menceritakan tentang amount kasar. Bukan bersih. Okey. Betul lah amount kasar. Ini just pengetahuan. Okey. Maksudnya dalam jadual tu dia akan beritahu, okey, Encik Azman perlu membayar sejumlah 350 sebulan selama 20 tahun. Itulah bukan amount bersih. Amount kasar. Amount bersih ni merujuk kepada keseluruhannya lah. Berapa kena bayar. Okey. Dia takkan beritahu itu, Encik Azman perlu membayar sebanyak RM84,000 bagi tempoh 20 tahun. Dia cakap itu. Dia akan sebut, Encik Azman perlu membayar sejumlah 350 setiap bulan selama 20 tahun. Dia akan sebut yang itu. Itu ialah jadual itu akan tunjuk bayaran kasar sahaja. Okey. Ni info. Tidaklah penting sangat ni. Just perlu tahu sahajalah. Okey. Seterusnya. Soalan untuk kebat sikit. Mengapakah ahli sukan lasak bila beli insurans kena bayar yang lebih tinggi? Kenapa orang bersukan ni, sukan lasak ni, beli insurans lebih tinggi? Sebab apa tahu? Sebab bila kita soalan lasak, risiko terlibat dengan kemalangan lebih tinggi. Okey, sebab apa? Sebab kita contoh kita jenis yang orang apa? Naik bak, jenis apa suka lasak tu drift. Contoh drift kita drift. Okey, orang drift ni dia sangat bersiko dengan kemalangan. Okey, terlanggar divider, terlanggar kereta lain. Jadi bila beli insurans lebih tinggi lagi. Sebab apa? Sebab risiko kemalangan tu sangat tinggi. Okey. Ataupun orang yang jenis yang banyak bukit, banyak gunung ni, risiko dia jatuh gunung, kematian tu sangat tinggi. That's why orang-orang yang suka lasak ni, insurans sangat lebih tinggi lah. Banding kita kat rumah, duduk rumah je ni, murah sikit. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam rumah je. Nak kemalangan tu kurang. Dia semurah. Okey. Kemudian, insurans juga bergantung kepada umur. Kenapa? Okey, umur. Kenapa? Sama kes juga, makin tua seseorang itu, makinlah dia ni punya risiko untuk mendapat pelbagai jenis penyakit. That's why makin tua, makinlah risiko insurans lebih tinggi harganya. Sebab makin berpeluang, berpotensi kena pelbagai jenis penyakit. Lagi satu lah orang yang merokok. Sama juga. Orang yang merokok pun kos dia punya insurans dia lebih tinggi. Sebab merokok ni dah punca kepada banyak penyakit-penyakit lain. Okay. Alright. Itu tentang insurans perjalanan semua tu. Okay. Sekarang tengok insurans ni pula. Bagaimana untuk mengira premium. Okay. Mengira premium insurans hayat. Okey. Part ini penting. Okey, soalan bentuk gini sudah pernah keluar dalam SPM kita tahun 20 kata saya 2022. Insurans SPMU. Okey, dalam SPM sebenar kita yang dah masuk tentang insurans kebakaran, insurans kesihatan,
dan juga Ishimoto. Itu yang pernah masuk dalam SPM kita. Okay, alright. Insurans hayat belum pernah masuk lagi dalam SPM sebenar. Dia pernah masuk dalam SPM ulangan sahaja. Okay. Bagaimana untuk kira insurans ini? Sangat mudah, very easy orang kata. Okay. Contoh soalan. Okay, contoh soalan. Jadual menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka. Okay, ni maklumat kata. Jadual tu hanya tunjuk untuk set RM1,000, dia kena bayar berapa duit. Itu. Untuk insurans sementara boleh baharu tahunan. Tak kisahlah apa pun. Syarikat tenang jiwa. Tenang jiwa. Right? Okay. Di mana insurans hayat, okay, dia bergantung kepada, ada faktor juga. Okay, ada faktor juga. Okay. Tadi, okay, insurans tadi, mana tadi? Saya lupa je. Okay, tadi. Okay, insurans perjalanan tadi, dia punya faktor penentu je ialah tempoh masa, lokasi dan yang di cover. Okay, untuk insurans hayat pula, faktor penentu dia. Okay, apakah faktor penentu insurans hayat? Dia ada 3 benda. Okay, faktor penentu insurans hayat ada 3 benda. Okay, 3 ni penting. Yang pertama sekali ialah jantannya. Jantina. Lelaki dan perempuan. Di mana biasanya lelaki lebih mahal insurans. Sebab apa? Sebab orang kata lelaki ni lebih aktif kehidupannya. Okay, sebab apa? Dia pergi bekerja. Okay, dia akan buat kerja macam-macam. Lasaknya. That's why dia lebih mahal insurans dia. Itu yang pertama. Okay, kerana lebih lasak. Okay, lebih lasak dan juga lebih terdedah dengan kemenangan. Okay, lelaki pun kadang merokok juga kan. Jadi risiko untuk dapat penyakit tu lebih itulah. Lebih besar daripada perempuan. Yang kedua, umur. Yang mana umur ni pula makin tua makin mahal. Makin berusia makin mahal. Sebab apa? Sebab makin terdedah dengan pelbagai jenis penyakit. Makin berisiko dengan penyakit. Dan yang ketiga adalah faktor merokok. Merokok. Okay. Orang merokok, okay, lebih mahal insurans dia. Sebab apa? Sebab merokok ni macam saya kata tadi, punca kepada penyakit-penyakit lain. Kanser, semua tu lah. Asal dari merokok lah. Jadi, janganlah merokok. Okay? Janganlah merokok. Dah lah bakar duit. Terdedah dengan penyakit pula. Jadi, jangan merokok. Okay? Daripada awak, kalau bagi orang yang isap rokok ni, ingat kepala. Daripada aku isap rokok, baik aku beli Maggi. Lebih kenyang. Itulah benda yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Saya tak merokok. Sebab apa? Sebab otak saya kata daripada aku beli rokok, baik aku beli Maggi. Lagi kenyang. Okay. So inilah dia 3 faktor penentu yang akan menentukan kadar premium insurans hayat yang kita kena bayar. Okay. Nampak? Ada umur, ada jantina lelaki perempuan, kemudian ada merokok tak merokok. Okay. Ada jantina, lelaki perempuan, ada juga tentang merokok tak merokok. Okay, right. Setiap ini memberikan pengiraan yang berbeza. Okay, umur sangat tu. Okay, tengok soalan pertama. Cik Pamela. Cik Pamela. Okay, Cik Pamela. Tentulah seorang perempuan. Sebab Cik Pamela. Okay, tentulah perempuan. Itu yang pertama. Jantina ni adalah perempuan. So, rujuk kotak bahagian perempuan. Itu pertama. Okay. Rujuk bahagian kotak perempuan. Inilah langkah pertama kita. Tengok di sini. Dia perempuan.
Yang kedua, yang kedua dia kata berusia 38 tahun. Umur dia 38 tahun. Jadi rujuk bahagian 38 tahun umurnya. Sini. Umurnya 38 tahun. Kat sini dah. Tetapi agak malang kerana walaupun dia seorang perempuan, dia adalah seorang perokok tegar. Rugilah sikit ni. Alright. Jadi dia seorang perokok tegar. Jadi rujuklah bahagian merokok. Yang ketiga adalah rujuk bahagian merokok. Ni yang ketiga, ni kedua tadi. Yang ketiga, rujuk bahagian dia seorang perokok. Rujuk kat sini. Sini. Bahagian merokok sinilah. Maksudnya setiap RM1,000 dia kena bayar sebanyak RM2.05. RM2.05. Jadi berapakah yang dia kena bayar? Dia nak beli insurans berjumlah RM150,000. Ini namanya adalah nilai muka. Ini namanya nilai muka. Ini namanya ialah nilai muka. Iaitu nilai berapa dia cover dia. Berapa cover dia. Berapa nak di cover ke atas diri dia. Alright. So cara kira dia. Cara kira sangat mudah. Formula untuk kira nilai premium sangat mudah. Diberi dalam exam. Cara kira dia nilai muka, nilai premium kasar dia. Iaitu formulanya jumlah yang nak di cover. Ini formula jumlah yang nak di cover. Ni formula untuk insurans hayat. Nilai yang nak di cover. Nilai nak di cover. Ataupun nilai muka kita panggil. Nilai muka dibahagikan dengan RM1,000. Darab dengan kadar premium. Kadar premium iaitu ikut jadual tadi. Inilah dia formula bagi mengira insurans hayat. Jumlah nak di cover ataupun nilai muka per dengan 1,000 darab dengan kadar premium. Nilai muka tadi lah. Nilai muka. Formula ini dibagi dalam exam, cuma tahu tak tahu guna je lah. Jadi hanya perlu gantikan formula saja untuk jawab soalan ini. Sangat mudah, sangat simple. Sorry. So ambil yang ni. Dekat sini soalan dia. Dia nak cover sebanyak RM150,000. Tak sini. Gitu. Dan jadual tu kata setiap RM1,000 ni soalan kita kat atas ni Setiap RM1,000 kata. Jadual ini cover untuk setiap RM1,000. Yang mana dia perempuan umur 38 dan merokok. Kena bayar setiap RM1,000 ialah RM2.05. Lagu tu buat cara kiraan dia. Wajib tunjuk untuk dapat markah yang pertama. Lepas tu guna kalkulator, bagi je jawapan. RM150,000 dibahagikan dengan 1,000 didarabkan dengan RM2.05. Jadi dia perlu bayar sebanyak RM307.50. Gitu.
Alright? RM tak boleh buat apa. Jadi di sini nota sini ialah dia hanya bayar, dia hanya bayar RM RM307.50. Okey, tapi diri dia di-cover, tetapi diri di-cover, diri di-cover sehingga RM150,000. Untunglah ambil insurans. Tu beza, itu sebab dia. Tapi orang fikir nak cover RM90,000 sebanyak RM90,000, itu yang orang fikir tak mahal tu. Sedangkan insurans untuk cover RM90,000 hanya bayar RM307.50 saja. Hari ni Cik Pamela beli, esok dia katakan mati. Mak dia dapat RM150,000. Untunglah. Ataupun hari ni dia beli, ditakdirkan esok dia kemalangan. Putus kaki contohnya. So dia dibayar RM90,000. Sedangkan dia baru bayar RM307 saja. Untunglah. Tu benda dia. Okay. Soalan pertama ni. Okay, alright. So, formula ini diguna pakai untuk semua soalan. Okay, yang kedua. Encik Stanley. Lelaki lah. Okay, Stanley, lelaki lah. Nama apa Stanley, mesti lelaki kan? Okay, alright. So, dia seorang lelaki. Okay, tu yang pertama. Dia sebagai dia punya makeup dia, seorang guru, bla bla, tak dia lah. Yang penting dia tidak merokok. Dia tidak merokok. Jadi, dia lelaki, rujuk bahagian lelaki. Saya letakkan kata. Okay. So, Encik Stanley dia lelaki, rujuk bahagian lelaki. Sini. Yang kedua dia tidak merokok. Dia tak merokok. Dia rujuk bahagian tidak merokok. Okay. So, dia tak merokok. Rujuk bahagian tidak merokok. Okay. Sinilah. Kotak ni. Maklumat dia. Tidak merokok. Okay. Sini. Yang kedua. Okay. Seterusnya. Dia kata. Okay. Ni yang kedua. Dia tidak merokok. Yang ketiga dia kata apa? Dia kata situ umur dia. Umur dia 40 tahun. Okay. Dia berusia 40 tahun. Okay. 40 tahun. Okay. So, rujuklah bahagian 40 tahun. Kotak ni lah. Bawah sini. So, bahagian sini. Okay. Ni. Sebab umur dia 40 tahun. Rujuk dekat sini. So, setiap RM1,000, dia kena bayar sebanyak RM280. Okay, alright. So, dia nak cover sebanyak RM300,000, maklumat kata. Okay. Okay, alright. Settle tu. Ini part yang pertama dah. Okay, part yang pertama ni. Okay. Ini part yang pertama. Dia nak ambil insurans hayat sebanyak ni. Dan dia sini, dia ada, sebab dia dah tua dah. Sorry. Sebab dia dah tua dah. Okay. Jadi dia ni bersiko dengan penyakit-penyakit lah. Jadi syarikat pun kata, Encik Stanley, kami ingin menawarkan pada Encik polisi kesihatan. Okay. Ini insurans yang kedua. Maksudnya sini lah, dia ambil dua insurans. Satu insurans hayat. Ini. Satu lagi dia ambil insurans kesihatan. So, dua insurans dia ambil. Yang pertama hayat. Yang kedua kesihatan. Okay. Yang kedua insurans kesihatan. Okay. Di mana untuk insurans kesihatan ni, dia ditawarkan 25% daripada nilai muka.
Itu maklumat yang pertama. Okey. Insurans kesihatan ni dia tak cover 300,000 tu. Dia hanya cover 25% saja daripada nilai yang ini. Ni. Okey. Hanya ambil 25% saja dari itu. Dan dia kata setiap RM1,000 kena bayar RM1 10 sen. Itu maklumat-maklumat dia. Okey, untuk insurans rawatan dan kesihatan ni, polisi perawatan kesihatan ni, dia ditawarkan untuk ambil insurans tersebut berjumlah hanya 25% daripada insurans hayat, dan dia punya harga pula RM1.10 bagi setiap RM1,000. Okey, ada dua insurans. Yang pertama insurans hayat, yang kedua insurans kesihatan diri. So dia pun kata dia nak ambil lah dua-dua sekali. Setuju ambil dua sekali. So ada dua kiraan lah. Okey, kiraan pertama nak kira tentang insurans hayat. Okey, jadi dua. Okey, so dua. Yang pertama nak kira tentang insurans hayat. Nak kira macam mana? Okey, untuk insurans hayat punya, okey, dia nak cover sebanyak RM300,000. Sama lah je. RM300,000. Di mana setiap RM1,000 dia kena bayar tadi RM2.80. Gitu. Right? Jadi untuk yang itu dia kena bayar sebanyak RM300,000 dibahagikan dengan RM1,000 didarabkan dengan RM2.80. Jadi dia kena bayar sebanyak RM840. Bayar banyak ni, covernya sebanyak, cover sebanyak RM300,000. Untunglah. Untunglah dia. Bayar cuma RM840 saja, tapi cover dia banyak tu. Hari ni dia bayar, esoknya dia kemalangan. Putus kaki jarinya. Dapat RM300,000. Untunglah tu. Itu yang pertama lah. Untuk bayar syariat, kena bayar sebanyak ini. Yang kedua, untuk insurans kesihatan pula. Jadi dua insurans. Okey. Untuk insurans kesihatan pula, berapa kena bayar? Mula-mula sekali kena cari berapakah nilai muka. Kena settle dulu. Okey. Kena cari nilai muka dulu. Berapakah yang dia nak cover untuk insurans kesihatan dia tu. Jadi untuk yang itu, soalan kata apa tadi? Soalan kata, nilai muka tadi, soalan kata 25% daripada nilai hayat. Jadi 25% didarabkan dengan RM300,000 yang nilai muka bagi insurans hayat. Gitu. Right? Okay. RM300,000. Okay, cari ni dulu. Jadi untuk yang ini, dia akan cover sebanyak 25% darab dengan RM300,000. Untuk hayat RM100,000. Untuk kesihatan cover RM75,000 sahaja. Gitu. Jadi cara kira sama. Cara kira sama iaitu RM75,000 dibahagikan dengan RM1,000 darab dengan setiap RM1,000 soalan kata RM1.10. RM1.10 gitu. Okey, gunakan kereta, bagilah jawapan. Siap. Okey, so RM75,000 dibahagikan dengan RM1,000 darab dengan RM1.10. Jadi kena bayar tambahan sebanyak RM82.50. Itu. Okey. Dan soalan kata apa lagi? Soalan kata hitung jumlah yang dia kena bayar. Jadi jumlah insurans bayar, jumlah kena bayar sama dengan yang hayat tadi 840. Tambah lagi dengan yang kesihatan 8250. Total kena bayar sebanyak RM. Total kena bayar sebanyak RM tambah dengan 840
dibayar sebanyak 922.50 sen. Okey, inilah cara kira insurans hayat dan juga insurans kesihatan dan perubatan. Okey, siap kat situ? Okey? Siap itu. Jadi dia bayar sebanyak ini, dia bayar sebanyak ini, dia akan di-cover, okey, bayar banyak ni ya, tak sampai 1,000 pun, tapi di-cover untuk hayat RM300K dan untuk kesihatan pula di-cover sehingga kesihatan di-cover sehingga RM75,000. Untunglah. Okey. Tu RM75,000. Selesai, siap kat situ. Okey, dengan hanya bayar tak sampai 1,000, dia di-cover sampai dekat hampir 400,000. Untung dah dia. Itulah dia kelebihan kita beli insurans. Okey, cukup kat situ. Jadi tepat jam 4:01. Okey, alhamdulillah habis. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang insurans motor pula. Alright, so untuk kat sini, habis di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.